Alhamdulillah. Okey, boleh ke slide seterusnya. Okey. So sebelum saya faham tajuk malam ini usahawan emas di usia muda. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham dulu asas ilmu emas dululah. Sebelum kita pergi lebih lanjut macam mana kita nak menjadi usahawan emas, kita perlulah dahulu mengetahui lebih lanjut dengan ilmu emas tu sendiri. Tuan Yazid dah ceritakanlah sedikit sebanyak macam mana emas itu mengekalkan kuasa beli kan. Dah lama dah emas ni tetap lama lah, maksudnya daripada zaman dahulu kala sampai sekarang harga emas tu makin meningkat lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh check lah, kita ni mungkin yang lelaki ni mungkin tak tahu sangat lah kenapa tiba-tiba saya seorang lelaki, engineer pula tu kan, tiba-tiba menceburi bidang emas kan. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya menceburi dan menjadi usahawan emas ni. Okay, alright, so kita mulakan 5 sebab utama kenapa ramai orang menyimpan emas. Okay, kita mulakan dengan 5 sebab utama kenapa orang menyimpan emas. Okey, boleh ke slide seterusnya? Poin yang pertama. Okey, poin yang pertama adalah elak kebocoran wang. Okey, yang pertama. Okey, ini adalah sebab utama kenapa saya membuat simpanan emas. Saya telah bekerja saya teruskan cakap Petronas Gas Berhad selama 5 tahun, 6 tahun masa tahun ni. Jadi selama 5 tahun tu saya tidak dapat menyimpan. Jadi itu adalah hakikat kita sebagai seorang manusia. Jika saya tahu, mungkin kebanyakan ada yang boleh menguruskan keuangan dengan baik, tapi ada juga segelintir golongan kita yang tidak dapat menguruskan keuangan. So bila kita menginjak ke usia dewasa ni kan, so banyaklah komitmen kita yang akan datang. So saya memang agak seronok tengok sekarang UiTM ada subjek Islamic Financial Planning kan. So masa zaman saya tak ada tau. So kami memang jenis dapat duit belanja lah, apa nak planning-planningnya kan. So tuan-tuan dan puan-puan pentingnya ada kesedaran keuangan pada usia muda ni. Saya rasa dah ramai lah sekarang, banyak orang berkongsi di Instagram, di Twitter, di YouTube berkenaan dengan financial planning ni. Jadi instrumen mana aja yang tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya pilih emas kerana saya ada ilmu tentangnya lah. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan kena ada ilmu sebelum tuan-tuan dan puan-puan melakukan sesuatu atau melaburkan duit tuan-tuan dan puan-puan ke dalam satu instrumen pelaburan. Okey. So elak kebocoran wang. Okey. So simpan emas untuk menutup kebocoran wang jika anda seorang yang boros atau gagal menyimpan. Itu poin yang pertama dan memang itu apa yang pengalaman saya sendirilah. Selama 4-5 tahun bekerja, saya tidak dapat menyimpan. Ya, duit ada. Nak kata gaji tu agak selesa. Tapi bila ada masa nak belanja tu, yelah duit dah banyak. Kita belanja je lah kan. Buat apa nak menyimpan kan? Sebab tiada ilmu atau kesedaran tentang kewangan. Okey. Bila simpan duit, kita kreatif untuk belanjakannya. Bila simpan emas, kita rasa tak ada duit sebab kita dah tukar duit tu dalam bentuk emas. Kan? Jadi lebih senang kumpul harta dengan emas. Okey. Faham yang poin nombor 1 ni ya? Okey, nanti kita akan teruskan poin kedua. Okey. Harga emas meningkat dalam masa panjang. Ini adalah apa yang dikatakan sebagai pelaburan emas lah. Bagi mereka yang ingin melabur dalam emas, mereka kena berfikir jangka masa panjang. Saya rasa sama juga dengan instrumen-instrumen pelaburan yang lain lah. Seperti rumah, kan? Apa lagi perniagaan, saham. Saham pun ada short term dan ada long term lah. Tapi emas adalah satu pelaburan jangka masa panjang. So berapa lama kita kena simpan? Okay. Berdasarkan buku Wang Emas penulisan saya punya mentor ni, boleh nampak Wang Emas ni kan. Okay. Sekurangnya tuan-tuan dan puan-puan kena simpan 2 tahun dan ke atas emas ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli sekarang, tuan-tuan dan puan-puan kena simpan 2 tahun dan ke atas baru tuan-tuan dan puan-puan nampak bagaimana keuntungan emas tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak kan, daripada 2,000 harga 1 gram emas adalah RM35 sampailah 2020. Mungkin saya pun tak pastilah kan, di kalangan kita ni, saya sekarang dah berumur 31 tahun, mungkin tuan-tuan dan puan-puan berumur 20 tahun, mungkin ada yang baru lahir tahun 2000 tu kan. Jadi masa tu emas sebenarnya RM35 dan masa itulah waktu yang terbaik untuk kita beli emas sebab RM35 1 gram. Sekarang dah mencecah hampir RM270 1 gram, tapi mengambil masa yang lama. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada matlamat jangka masa panjang kan, kalau nak simpan duit tak boleh, simpanlah emas. So dalam masa 3 ke 4 tahun tuan-tuan dan puan-puan akan nampak hasilnya. Okey, poin yang kedua. Okey, kita pergi ke poin ketiga. Okey, emas mengekalkan kuasa belinya di dalam jangka masa panjang seperti yang
Tuan Yazid ceritakan tadi kan, macam mana emas telah mengekalkan kuasa beli ni. Okey, nilai emas yang stabil boleh dilihat melalui kuasa beli 1 dinar sejak 1400 tahun yang lalu berbanding hari ini. Di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu harga seekor kambing adalah 1 dinar. Okey, dinar merujuk kepada shilling emas seberat 4.25 gram dengan ketulinan 999. Emas ni ada macam-macam jenis juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang biasa tengok kakak-kakak ke adik-adik perempuan ke mak-mak kita pakai, nenek-nenek kita pakai, itu ada emas 916. Ketulinannya ada 916, ada campuran sedikit di dalamnya untuk memberikan kita kata kekuatan lah untuk dibentuk dan dijadikan perhiasan. Jadi emas yang di zaman dahulu kala adalah 999.9, maknanya hampir 100% emas. So memang kita tak dapatlah kesempurnaan sebab bila kita mold dia tu, kita temper dia emas tu, mesti ada bercampur dengan sedikit bahan lah. Jadi tak boleh declare 100% lah. Jadi emas tu dipanggil 999. Banyak lagi emas yang jenis lain, adalah 916 ada lagi 975, macam-macam jenis emas. Okey. Jadi 1 dinar emas berdasarkan harga sekarang adalah 1000 ke 1500, juga boleh membeli seekor kambing yang sama. So, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? Dulu 1400 tahun yang dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing zaman Rasulullah SAW. Kan? So sekarang 1400 tahun dah telah berlalu, harga 1 dinar tu bersamaan dengan 1000 ke 1500. Kita boleh mendapat 1 ekor kambing yang grade-nya premium. Sebab biasa mungkin ada orang kata, boleh je beli seekor kambing 600-700 pun boleh beli, betul? Tapi kita kata kita dah dapat beli 1 ekor kambing dengan apa kita kata baka yang premium lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nampak tak kuasa beli dia tu? Kuasa beli dapat dikekalkan dengan emas. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Okey, nilai wang kertas jatuh dalam jangka masa panjang. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan lah kan, kalau tengok dekat poster troli tu kan. Dulu 2000 tuan-tuan 2000 pula, tahun 2000 kan. RM100, cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan boleh beli barang di supermarket lah, kita kata dulu kecil-kecil kita follow kan, mak ayah kita pergi beli barang kan di supermarket. Berapa banyak kita boleh beli barang waktu tersebut. Tapi dengan nilai yang sama kan, RM100, RM200 sekarang, rasanya tak sampai setengah troli pun tuan-tuan dan puan-puan. Itulah menandakan nilai wang kertas jatuh dalam jangka masa panjang. Okey. Kenapa kan? Macam mana benda ni boleh berlaku? Tapi tadi seperti yang Cik Yazid ceritakan tadi kan, sepanjang tu adalah berbunyinya hyperinflasi, betul tak? Kan, hyperinflasi, inflasi, benda tu semua berlaku dekat kita pun berlaku. Okey. Berita harian dah keluarkan dah. Inflation tahun ni sekurangnya lebih, saya 4%. 4%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena cari suatu medium simpanan yang boleh kalis inflasi, satu instrumen pelaburan yang boleh beri keuntungan dalam masa setahun lebih daripada inflation rate yang ada di negara kita. Mungkin susah nak faham lah apa benda inflation rate ni, macam mana boleh terjadi kan. So tuan-tuan dan puan-puan, bahasa mudahnya kenaikan harga barang lah kan. Baru ni minggu lepas, 2 minggu lepas, harga barang naik tapi gaji tak naik pun, betul tak? Banyak tak tersebarnya, luasnya apa, ramai orang kata statement kata harga barang naik tapi gaji tak pernah naik kan. Viral lah benda tu. Tapi itulah kenyataannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan berkenaan dengan ni, tuan-tuan dan puan-puan akan cari suatu medium instrumen untuk mengekalkan tuan-tuan dan puan-puan punya harta lah. Okey? Right. Harap saya jelas lah dengan nilai wang kertas ni. Kalau ada soalan nanti bolehlah kot kumpul-kumpulkan. InsyaAllah saya kalau ada yang saya boleh jawab, saya akan jawabkan lah. Okey, boleh kita ke slide seterusnya. Okey, emas adalah aset yang senang dicairkan. Okey, mengapa orang menyimpan emas? Emas adalah aset yang senang dicairkan ni apa maksudnya? Okey, maksudnya bila-bila masa kita perlukan duit, kita boleh jual emas kita. Okey, di sini ada kemudahan. Satu, jual emas, ataupun yang kedua dipanggil pajak gadai Islam lah, Ar-Rahnu. Pajak gadai ni banyak kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi. Maksudnya apa? Pajak gadai ni lebih kurang kepada pinjaman lah. Setengah orang pergi pinjam kepada bank kan, dengan apa sekian-sekian punya apa ni rate lah, kadar faedahnya kan. Tapi di Ar-Rahnu pajak gadai Islam ni pun sama konsepnya, pinjaman. Tapi lepas tu kita perlu bayar lah kos upah simpan tu.
Tapi maksudnya apa yang nak disampaikan, emas adalah aset senang dicairkan ni, bila-bila masa pun kita boleh nak jual emas ni. Bila-bila masa pun kita boleh nak pajak gadai emas ni diarhanukan lah kan. Jadi berbeza sikit lah berbanding dengan instrumen-instrumen lain waktu kita ada emergency ke apa ke. Contohnya lah rumah, kalau kita boleh kata beli rumah banyak-banyak kan. Nak jual rumah bukannya sebulan 2 bulan lah. Tapi kalau dengan emas ni tuan-tuan dan puan-puan, emas adalah aset yang senang dicairkan, bila-bila masa pun, maksudnya katakanlah saya tak ada duit hari ni kan, jadi saya perlu jual emas saya. Kemungkinan besar kalau saya buat iklan nak jual emas, mesti ada orang nak beli, tapi tak dapat harga semasa, mesti orang akan beli lebih rendah daripada harga semasa kan. Kebiasaannya macam tu lah. Okay, so bila biasanya apa yang dilakukan lah oleh ramai usahawan-usahawan, mungkin ada di kalangan kita yang berasal daripada Kelantan, Terengganu. Kebanyakan mereka menggunakan emas ni sebagai satu modal untuk perniagaan. Okay? Bila nak berniaga kan, zaman-zaman dulu berniaga nasi lemak ke apa kan. Jadi bila tak ada modal je untuk beli barang, mereka akan ahnukan emas mereka, dipajak gadaikan emas mereka, disimpan, mereka dapat duit pinjaman, mereka akan gunakan modal tersebut untuk berniaga. Selepas itu, mereka akan tebus kembali selepas mendapat keuntungan dari perniagaan ataupun dapat balik modal daripada perniagaan mereka untuk tebus kembali emas mereka. Itu adalah konsep mudah lah. Kenapa emas ni aset senang dicairkan, waktu kecemasan kita boleh gunakanlah emas ni. InsyaAllah memang memudahkan kita lah. Berbanding dengan aset-aset lain yang mungkin perlu tunggu tanam mungkin 1-2 bulan kan. Jadi paling lama pun saya rasa dengan emas ni mungkin 2-3 hari lah untuk dapatkan kita kata dijual tu lah. Okay, itu adalah 5 sebab lah mengapa orang menyimpan emas di Malaysia ni, dan sama juga di mana-mana.